Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jika sebelum ni kita belajar pengembangan, hari ini macam mana kita nak memfaktorkan ataupun pemfaktoran ungkapan algebra. Okey, apa itu pemfaktoran? Okey, kalau kita ada dua ungkapan algebra, okey, kita darab, maka kita akan dapat hasil ni hasil darab dia. Pemfaktoran pendaraban ungkapan algebra. Jadi, pemfaktoran adalah kita nak pecahkan dia balik menjadi ini. Okey. Ialah kita nak tulis balik ungkapan algebra ni dalam bentuk pendaraban. Okey, itu adalah pemfaktoran. Jadi kalau sebelum ni kita darab masukkan. Sebelum ni kita ada darab 2x x tambah 2. Ini pendaraban ataupun pengembangan. Jadi kita dapat hasil pengembangannya di sini. Sekarang ni kita nak tulis balik dalam bentuk ini. Dan inilah kita panggil dia sebagai pemfaktoran. Pemfaktoran ada 4. Okey. Ada 4 bentuk pemfaktoran yang kamu kena tahu. Okey, 4 bentuk pemfaktoran yang kamu kena tahu. Yang yang sangat penting di sini. Iaitu, okey, sekarang ni kita akan tunjukkan bentuk yang pertama. Okey. Macam mana pemfaktoran bentuk yang pertama? Okey. Pemfaktoran bentuk yang pertama, okey. Hari ini kita akan tengok pemfaktoran bentuk pertama iaitu menggunakan FSTB. Ingat lagi FSTB iaitu faktor sepunya terbesar. Apa itu faktor? Okey, kita keluarkan nombor yang boleh dibahagi dengan ungkapan tersebut. Okey, sebelum kita tengok lagi, jauh lagi, kita tengok dulu, kita ulang kaji balik. Kita ada dua ungkapan di sini. Okey, kita ada ada pasangan ataupun yang A ni ada 2, yang B ada 3. Kita nak tentukan apakah faktor sepunya bagi setiap pasangan tersebut. Ingat, bila ada perkataan sepunya, maksudnya ada 2 atau lebih ungkapan. Sepunya. Okey, so kita ada 2. 6H dengan 4GH. Okey. Dalam ni, kalau kita tengok balik, okey, yang pertama kita tengok nombor. Apakah faktor ataupun nombor yang terhasil daripada yang 6 dengan 4 ini? Apakah faktor? Nombor apakah yang dalam sifar berapa ada nombor 6 dengan nombor 4? Kalau kita tengok 6 dengan 4, ia ada dalam sifar 2. Okey, 2. Settle 2. Okey, jadi 2. Okey, bila kita faktorkan dengan 2, kita akan dapat sini 3H dan ini akan dapat 2GH. Okey. Seterusnya, nombor dah settle. 3 dengan 2 tak ada dalam sifar yang sama. Kita tengok dalam sebutan yang H dengan 2GH. Ada tak ungkapan yang sama ataupun pemberi ubah yang sama? Kalau kita tengok di sini, kita ada H dengan H. So, kita boleh keluarkan H di sini. So, kalau yang atas ni macam mana dia boleh dapat 3? 6 bahagi 2 dapat 3. 4 bahagi 2 dapat 2. Macam tu. So, kita dapat H di sini. Jadi, bila kita dah keluarkan H, jadi yang tinggal di sini adalah tinggal 3 sahaja. Dan yang di sini tinggal 2G. So, ada tak lagi FSTB bagi 3 dengan 2G? Dari segi ungkapan, dari segi pemberi ubah tiada, dari segi nombor pun tiada. So, jadi FSTB bagi 6H dan 4GH ialah 2 dan H. Jadi macam mana kita dapat? 2 darab H. 2 bawah ni kita darab. Jadi 2 darab H dari 2H. Boleh faham? Okey, jelas. Okey, kita tengok yang ni pula. Ada 3. Okey, bila ada 3, kita kena tentukan 3. 9C kuasa 2 D. Yang pertama. Yang ketiga, 3D kuasa 2 E. Okey. Yang ketiga, 6DEF. Okey. Biasa kita buat macam ni untuk FSTB. Okey. Tengok nombor.
936. Nombor 936 ni ada dalam sifir 3. Okey, jadi 9 bahagi 3 dapat 3. 3 bahagi 3 dapat 1. Okey, 6 bahagi 3 dapat 2. Okey, selesai untuk nombor. Sekarang ni kita turunkan balik dia punya pemboleh ubah. D kuasa 2E dan DEF. Okey, kita tengok. Dari segi pemboleh ubah di sini kita ada C, sini ada C. Okey, tengok dulu ada lagi ke yang boleh nombor yang kita boleh adjust ataupun yang kita boleh faktorkan. 3 tak ada, 1 3 1 2. Ada tak dalam sifir yang sama? Okey, tiada. So kita boleh teruskan dengan pemboleh ubah dia. Yang sebutan pertama tiada, ada C. Yang kedua tiada C, yang ketiga tiada C. Jadi C bukan FSTB bagi ketiga-tiga ini. Okey, sebutan yang kedua, pertama ada D. Okey, D dia ada 1. So, yang kedua pun ada D, yang ketiga pun ada D. So, di sini kita boleh keluarkan D. Bila keluarkan D, kita dapat di sini 3C kuasa 2. Ini D, tiada sudah. Yang ini D ada 2, tinggal 1D dan 1E. Yang ini ada nombor 2, ada 1D, D sudah kasih keluar. Tinggal tiada sudah D, tinggal E dengan F. Okey, kita tengok lagi, ada tak lagi yang sama? Ini ada C, ini tiada C, ini tiada C. Ini ada E, ini tiada E. Ini ada E. Okey, jadi sebab ketiga-tiga tiada ketiga-tiga itu tidak mempunyai pemboleh ubah yang sama, so kita boleh stop di sini dan kita boleh katakan FSTB. Okey, FSTB bagi 9C kuasa 2D, 3D kuasa 2E dan 6DEF ialah hasil darab kedua ini, iaitu 3 darab D, iaitu 3D. Okey, boleh? Itu adalah FSTB. So, untuk bentuk yang pertama ini, macam mana kita nak memfaktorkan dia? Macam mana kita nak memfaktorkan ungkapan algebra menggunakan FSTB? Okey. So kalau kita tengok di sini, kita ada dua soalan yang contoh tu, dalam contoh buku teks tu. Okey. Macam mana kita nak faktorkan? Okey, kita ada 3x. Kita ada 3x dan kita ada 15. Okey, kita ada 15 ataupun positif 15. Okey, macam mana kita nak faktorkan dia? Okey, kita tengok nombor dulu. 3, 15. Ada tak dalam sebutan, ada tak dalam sifir yang sama? Okey, ada dalam sifir 3. Jadi 3x. 3x, 3 bahagi 3. 3 dah kena keluar, tinggal x. 15 bahagi 3 dapat 5. Okey, dan lepas tu ada lagi ke yang dalam daripada sifir yang sama yang tiada? Yang ini ada X, yang ini tiada X. So, bermaksud sampai di sini saja urusan kita. So, macam mana kita nak faktorkan? Tengok yang ini kita ada tambah 15 tadi kan? Yang ini ada tambah 15. So, dalam kurungan X tambah 15. Dan yang di luar ini adalah 3. So, kalau kita darab balik, kita kembangkan balik, kita akan dapat 3X. 15 pula. 5. 3x tambah 3x tambah 15. Masih lagi akan dapat balik yang ini. Itu maksudnya. Inilah yang kita maksudkan kita faktorkan. Jadi kita akan dapat balik apa yang hasil yang kita darab tadi. Okey, contoh yang kedua B, 7m. Okey, 7m yang ini tambah 21 m kuasa 2. So kita keluarkan, kita buat FSTB. Okey. 7. Nombor dulu. 7 dengan 21 ada tak dalam sifir yang sama? Ada. Dalam sifir 7. 7 bahagi 7. Habis. Tinggal M je. 21 bahagi 7 dapat 3 sahaja. Okey. So, 3M kuasa 2. Okey. Jadi 3M kuasa 2 turun balik. M turun balik. Faham? Okey, so nombor tak boleh. Yang ni ada 1, 3 tak ada sifir yang sama. Okey, dan ni ada sifir 1. Jadi tak perlu lagi lah bahagi dengan 1.
So sekarang ni kita tengok M ada, iaitu ada M. Maksudnya kita boleh FSTB bagi M dengan 3M adalah 3M kuasa 2 adalah M. Jadi kita bahagi balik dengan M. M bahagi M dapat 1 tambah. Yang ni tak ada, tinggal 3. M kuasa 2 bahagi M tinggal M sahaja. Jadi M ni sudah dah ambil 1, tinggal M. Jadi M sahaja. So, macam mana kita nak faktorkan dia? Okey, ini dalam kurungan 1 tambah 3M. Okey, dan di luar kurungan ialah hasil darab 2 ini, iaitu 7M. Jangan 7 tambah M tau, hasil darab. Yang kat luar ni kita tengok hasil darab. Okey? Okey, settle untuk pemfaktoran bentuk 1 menggunakan FSTB. Okey, kita tengok last sekali macam mana kita nak faktorkan yang soalan yang di bawah itu. Okey. Okey, 4H, okey, dengan 20, 4H tolak 20. So, masih lagi cara yang sama. 4H tolak 20. Okey, keluarkan 4 dengan 20. Nombor dengan nombor ada dalam sifir yang sama, itu sifir 4. 4 bagi 4 dapat 1, tinggal H sahaja. 20 bagi 4 dapat 5. So, berhenti sampai di situ. Macam mana kita dapat 4H tolak 20? 4H tolak 20 adalah hasil darab 4 darab dengan H tolak 5. Okey, inilah faktor dia. Inilah yang kita faktorkan. Yang kedua, kita tengok yang ini. 18 XY tolak 27YZ. Okey, 18XY tolak 27YZ. Okey, tengok nombor 18 dengan 27. 18 dengan 27 ada dalam sifir 3 kan? 3. Okey, 18 bahagi 3 dapat 6. Tolak 27 bahagi 3 dapat 9. Okey, 27 bagi 3 dapat 9. Maksudnya 27 bagi 3 dapat 9. Okey, kita tengoklah. Kita buat satu-satu. 18XY. Jadi, turun X, turun Y. Yang ini turun Y, turun Z. Bila kita tengok, 9 dengan 6 ni, 6 dengan 9 ni masih boleh difaktorkan sebenarnya. Okey, sifir berapa? Masih lagi sifir 3. Okey, 6 bahagi 3 dapat 2. 9 bahagi 3 dapat 3. Yang ini dapat X, Y. Yang ini tolak, ini dapat Y dengan Z. So, kita dapat inilah 2 dengan 3 tak boleh dah sudah. Okey, tak boleh nak bukan lagi dalam satu sifir yang sama. So, kita tengok sekarang ni dia punya pemboleh ubah sahaja. Yang ini ada X, yang kedua tiada X. Jadi X tidak akan duduk kat luar. Yang ini ada Y, yang ini ada Y. Jadi secara automatiknya Y duduk dekat luar. So Y ini hilang, Y ini pun hilang. Jadi sebab kita dah bahagi Y dapat 1. So yang tinggal adalah 2X tolak dengan 3Z. So ini dalam kurungan. So kita akan dapat 2X tolak 3Z dalam kurungan. Dan dekat luar adalah hasil darab ketiga-tiga ni FSTB dia ni. 3 ni FSTB dia lah hasil darab yang kita dah faktorkan tadi. 3 darab 3 9 dan 9 darab Y. So bila kita kembangkan balik, kita akan dapat macam ni. 9 darab 2 18. Y darab X dapat YX ataupun XY, sama je. 9 darab 3 dapat negatif 27. Negatif kan, negatif positif. Okey, Y darab Z dapat YZ. Sama balik dengan soal jawapan di atas. So inilah faktor bagi dia. Okey, 9Y 2X tolak 3Z. So ini adalah bentuk pertama. Jadi kamu kena kenal pasti macam mana kita nak faktorkan dalam bentuk yang pertama. Ada 4 bentuk dalam pemfaktoran ungkapan pemfaktoran ungkapan algebra. So kita akan tengok bentuk yang pertama dulu pada hari ini. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.